Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Baik, video kali ini adalah sambungan adalah sambungan video yang semalam ya, di mana uh, bagaimana sistem kadar pertukaran tetap itu mempengaruhi imbangan pembayaran. Dan pada masa yang sama, video semalam kita telah lihat apakah itu imbangan pembayaran, komponen-komponen imbangan pembayaran, dan sistem kadar pertukaran tetap ini sama ada ditetapkan lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada kadar pertukaran yang ditetapkan pasaran. Ia akan mempengaruhi imbangan pembayaran. Okey. So jadi dalam sistem kadar pertukaran tetap ini, oleh kerana ia ditentukan oleh kerajaan, maka salah satu matlamat dia ialah untuk memperbaiki imbangan pembayaran. Jadi kalau kita lihat di sini, jika kadar pertukaran tetap lebih tinggi daripada kadar pertukaran pasaran, akan mewujudkan lebihan dalam imbangan pembayaran. Kerana nilai RM dinilai lebih rendah dari mata wang negara lain, maka ia akan menyebabkan harga barangan tempatan lebih murah dalam sebutan mata wang negara lain. Sebaliknya, jika kadar pertukaran tetap lebih rendah daripada kadar pertukaran pasaran, akan mewujudkan kurangan dalam imbangan pembayaran. So kita lihat yang manakah kadar pertukaran itu yang dikatakan lebih rendah ataupun lebih tinggi. Kalau berdasarkan rajah ini, lebih tinggi itu di sini, iaitu pada RM3.90. Lebih tinggi. Kadar pertukaran asing yang dinilai lebih tinggi, maksudnya nilai RM terkurang nilai, Yang inilah dapat membaiki imbangan pembayaran, baiki imbangan pembayaran. Tapi kalau yang bawah ini, dia akan memburukkan lagi imbangan pembayaran. Tapi ia sebenarnya bergantung kepada keanjalan permintaan import dan ekspor sesebuah negara. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah dasar yang boleh membantu memperbaiki imbangan pembayaran kalau kita menggunakan kaedah kadar pertukaran asing? Namanya ialah devaluasi. Namanya ialah devaluasi, iaitu dasar kerajaan, G itu kerajaan, dasar kerajaan untuk menurunkan nilai mata wang, So di sini adalah menurunkan. Dasar kerajaan menurunkan nilai mata wang bagi memperbaiki imbangan pembayaran. Itu adalah konsep devaluasi. Tapi dengan syarat, harga import lebih mahal. Kesan dia daripada devaluasi ini, harga import lebih besar ataupun lebih mahal, menyebabkan permintaan import merosot. Jadi kesannya di sini, import kita akan berkurang, kesannya. Yang kedua, kesan dia harga ekspor lebih murah, dan ekspor akan meningkat. Ekspor akan meningkat. So dua ini akan memperbaiki imbangan pembayaran ke arah yang lebih positif. Sebab ini, dua kesan ini akan membantu perbaiki
Okey, perbaiki imbangan dagangan. Okey, imbangan dagangan. Ya, itu adalah devaluasi. So kalau kita lihat pada rajah, kalau kita lihat pada rajah, devaluasinya di mana? Devaluasinya yang atas ini. Ini adalah devaluasi, iaitu kita menurunkan nilai mata wang kita untuk meningkatkan ekspor dan mengurangkan import. Bila kita menurunkan mata wang kita, so kos mengimport akan mahal dan kos barang ekspor akan menampak lebih murah. Okey, akan lebih murah. So dia akan meningkatkan ekspor. Yang atas ini adalah devaluasi. Yang bawah ini ialah revaluasi. Okey. Atas ini ialah diva. Okey. So yang membaiki imbangan pembayaran ialah devaluasi, iaitu yang atas, iaitu dasar menurunkan nilai mata wang, okey, bagi memperbaiki imbangan pembayaran. Okey. Alright. Dan yang terakhir sekali ya, beza antara susut nilai dengan terkurang nilai. Okey, susut nilai dengan terkurang nilai beza ya, dia tak sama maksud dia. Iaitu susut nilai berpunca daripada susut nilai punca keadaan pasaran yang tidak menguntungkan, kesan yang sama. Terkurang nilai pula bermaksud punca keputusan kerajaan untuk hendak menurunkan nilai mata wang tempatan, kesan sama juga. Okey. Susut nilai dan terkurang nilai. Okay. Susut nilai ini fokus kepada keusangan barang yang berlaku. Okey, tetapi terkurang nilai ini kerajaan yang menurunkan nilai mata wang. Okey. Dan ini akan memberi kesan yang sama. Kedua-dua ini akan memberi kesan yang sama, iaitu harga ekspor murah dan harga import mahal. So kesan dia ekspor naik dan import turun, imbangan dagangan bertambah baik dan akhirnya kesannya imbangan pembayaran akan pulih. Ya, okey. Baik. Ini adalah kesan secara kesimpulannya lah. Okey, secara kesimpulannya, apabila nilai RM diturunkan nilai, okey, maka harga ekspor murah dan ekspor menjadi naik. Okey, dan harga import mahal dan import akan turun. Maka pendapatan negara akan meningkatlah. Okey, sebab ini akan menyebabkan ekspor bersih meningkat. Dan so pendapatan negara naik, YN tu ialah pendapatan negara. Jika negara belum capai guna tenaga penuh, tingkat guna tenaga dalam industri ekspor meningkat, masalah pengangguran dapat diatasi. Okey. Tetapi susut nilai perlu dikawal jika ekonomi sudah capai guna tenaga penuh. Susut nilai wang yang sebabkan tak naik, yang disebabkan ekspor naik boleh akibatkan inflasi dalam negara. Okey, ini masalah ni. Maksudnya, kalau kerajaan melaksanakan devaluasi semasa ekonomi dah capai guna tenaga penuh, dia boleh menyebabkan berlaku inflasi dalam negara. So, kena ingat-ingat. Kena lihat dulu sebelum melaksanakan dasar revaluasi tersebut. Okey, devaluasi, maafkan saya. Devaluasi. Okey, harga import naik, contoh barang modal mengakibatkan kenaikan kos pengeluaran. Kesan dia jugalah ni. Bila harga import naik, tetapi barang itu perlu juga kita import. Walaupun harga import naik, barang itu barang yang perlu diimport. Okey. Barang modal mengakibatkan kenaikan, contohnya kenaikan harga import barang modal akan menyebabkan kos pengeluaran firma yang bergantung kepada input yang diimport, maka kegiatan ekonomi tempatan akan merosot. Kan? Itu memberi kesan yang negatif juga. Sekiranya devaluasi itu dilaksanakan, ia akan menyebabkan barang yang mesti kita import mengalami kenaikan kos. Dan ini menyebabkan firma yang bergantung kepada barang yang diimport untuk diproses menghadapi kenaikan kos pengeluaran. Okey, ini akan menjejaskan kegiatan
ekonomi juga. Okey. Itu adalah beberapa perkara yang kamu kena faham jika devaluasi itu dilaksanakan. Ya. Devaluasi ini dia ada syarat dia untuk berjaya. Okey. Salah satunya permintaan. Ya. Permintaan import, permintaan barang import kita. Permintaan barang import dari luar negara oleh rakyat Malaysia dan permintaan ekspor barang kita oleh rakyat luar negara bersifat anjal. Itu baru boleh berjaya. Ya. Itu devaluasi boleh berjaya jika kedua-dua permintaan import dan ekspor adalah anjal. Okey. Baik, itu video yang ringkas berkaitan dengan devaluasi. Okey. So tolong bagi perhatian. Nah, ini sangat penting. Okey. Video itu mengakhiri topik pada kali ini. Kita akan sambung topik yang lain pada video yang akan datang. Okey, terima kasih.